Walaupun kebanyakan saintis bersetuju bahawa tidur merupakan elemen penting dalam mencapai kelanjutan usia, konsep tidur itu sendiri agak luas dan kita masih cuba memahami dan mengkaji kebaikan fisiologi di sebaliknya. Tidur bukan sahaja penting untuk meningkatkan daya tumpuan dan produktiviti harian, malah ia boleh mempengaruhi berat badan, prestasi atlet dan risiko penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi. Meskipun begitu, kajian yang diterbitkan oleh College Imperial London pada tahun 2019 menunjukkan dapatan yang berbeza. Dalam kajian tersebut, lalat buah yang digunakan sebagai subjek tidak mengalami sebarang peningkatan pada risiko kematian akibat tidak cukup tidur. Malah kadar kematian lalat yang tidak cukup tidur adalah lebih kurang sama dengan lalat yang tidur secukupnya. Namun, sejauh mana keputusan tersebut boleh dibandingkan dengan kebaikan fisiologi yang boleh dinikmati oleh manusia apabila kita tidur secukupnya? Video ini akan membincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan tidur dan kebolehan unik yang dimiliki haiwan tertentu untuk memastikan mereka tidur secukupnya. Tidur mungkin bukan elemen utama dalam mencapai kelanjutan usia bagi lalat buah, namun kajian terdahulu menunjukkan manusia memerlukan tidur untuk mencapai tahap kesihatan yang optimum. Secara puratanya, orang dewasa memerlukan jumlah jam tidur di antara 7 hingga 9 jam. Walaupun kita tidak memahami sepenuhnya bagaimana masalah tidak cukup tidur boleh membunuh, ia boleh mempengaruhi produktiviti, kreativiti dan aspek proses pemikiran manusia yang lain dalam menyelesaikan masalah kompleks harian. Individu yang tidur secukupnya selepas proses pembelajaran mempunyai tahap pemahaman 2.5 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tidak cukup tidur. Tidur juga bertindak sebagai langkah pencegahan semula jadi terhadap penyakit kronik. Keadaan ini secara tidak langsung mempengaruhi risiko kematian individu akibat komplikasi kesihatan. Sebagai contoh, mereka yang mengalami masalah kencing manis. Kajian menunjukkan mereka yang tidak cukup tidur berisiko untuk mendapat masalah berat badan berlebihan melalui peningkatan hormon lapar yang dikenali sebagai ghrelin. Ghrelin dirembeskan bagi menggalakkan pengambilan makanan untuk menggantikan tenaga yang kebiasaannya boleh diperoleh melalui tidur. Walau bagaimanapun, jenis makanan yang diambil kebiasaannya tidak sihat dan kita mudah untuk melangkaui jumlah pengambilan kalori harian yang disarankan untuk hidup sihat. Jika anda makan snack yang sihat sekalipun, pengambilannya dalam kuantiti yang banyak tetap boleh menyebabkan kesan mudarat pada tubuh badan manusia. Mungkin ada yang berpendapat bahawa tidur tidak memberikan tenaga yang banyak pun. Tapi, ia boleh menurunkan tahap kelesuan bagi membolehkan setiap individu untuk menjadi lebih produktif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam dunia haiwan, tidur juga merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan tahap kesedaran mereka terhadap alam sekeliling. Haiwan yang tidak cukup tidur bukan sahaja tidak produktif, mereka mudah menjadi sasaran haiwan pemangsa berikutan masalah tidak cukup tenaga dan daya tumpuan yang lemah. Kadang-kala mereka berada pada satu situasi yang mengancam nyawa, sama ada oleh haiwan pemangsa atau oleh alam sekitar itu sendiri. Dalam konteks tersebut, mereka mengadaptasi teknik yang berbeza untuk tidur dan dalam masa yang sama berjaga untuk mengawasi alam sekeliling. Keadaan ini dikenali sebagai tidur separuh badan. Mereka berkeupayaan untuk menyahaktifkan separuh hemisfera otak bagi memulakan proses tidur sebelah badan. Jika otak kiri ternyah aktif, badan sebelah kanan akan tidur, begitu juga sebaliknya. Mari kita kenali 3 haiwan yang boleh tidur separuh badan. Itik. Itik merupakan salah satu haiwan yang boleh mengadaptasi gaya tidur separuh badan sekiranya mereka berada pada situasi yang mengancam nyawa. Bayangkan, jika mereka sampai ke satu kawasan yang tidak diketahui profil keselamatannya, haiwan ini berupaya untuk tidur dengan satu mata tertutup. Terdapat satu artikel yang diterbitkan di laman jurnal Nature pada tahun 1999 yang menunjukkan itik berupaya untuk memilih hemisfera otak sebelah mana yang akan dinyahaktifkan. Jika haiwan pemangsa menyerang, ia akan mengejutkan diri sendiri dan berupaya untuk lari daripada malapetaka yang bakal melanda. Berbeza dengan manusia, itik kebiasaannya tidur lebih lama apabila usia mereka meningkat. Manusia bergantung kepada hormon melatonin untuk tidur pada waktu malam dan penghasilan hormon tersebut berkurangan apabila usia semakin meningkat. Oleh sebab itulah orang tua selalunya tidur di antara 4 hingga 6 jam sehari. Itik pula semakin tua usia mereka, semakin lama mereka tidur. Proses penuaan sememangnya memenatkan untuk mereka. Ikan lumba-lumba. Apa yang menarik berkenaan dengan ikan ini adalah ia bukan sahaja boleh tidur separuh otak, malah ia boleh menghantar maklumat yang dipelajari oleh otak yang berjaga kepada otak yang tidur. Berbeza dengan itik melewar yang mempunyai pilihan untuk tidur sebelah otak, ikan lumba-lumba perlu mengadaptasi cara tidur ini untuk hidup. Ini berikutan, mereka perlu naik ke permukaan pada interval masa tertentu secara berkala untuk mengambil udara. Jika mereka tidur kedua-dua belah otak, silap-silap boleh mati lemas.
Kajian pada tahun 2009 oleh program mamalia US Navy Marine menunjukkan keupayaan ikan lumba-lumba untuk mempelajari sesuatu walaupun oleh otak yang sedang tidur. Subjek diajar untuk mengenali beberapa objek semasa otak kanan mereka sedang tidur. Apa yang mengejutkan, bukan sahaja otak kiri, malah otak kanan juga boleh mengenali bentuk yang ditunjukkan semasa otak kiri sedang tidur. Keadaan ini menunjukkan terdapat proses penghantaran maklumat di antara dua hemisfera otak apabila ikan lumba-lumba tersebut menerima maklumat baharu. Saintis cuba mencari sekiranya ada perubahan kesan daripada masalah tidak cukup tidur di dalam darah mereka, namun tiada bukti ditemui. Buaya. Kebanyakan haiwan tidur separuh otak kebiasaannya berbuat demikian untuk lari daripada pemangsa atau ia merupakan pelan biologi untuk hidup. Walau bagaimanapun, berbeza dengan tujuan tersebut, buaya yang merupakan pemangsa apex tidur separuh badan apabila terdapat manusia di sekitar kawasan mereka berada. Kajian yang dijalankan oleh pengkaji dari sebuah universiti di Australia menunjukkan buaya akan memasang mata pada pengkaji yang berada di dalam bilik kajian sepanjang masa mereka di situ. Apa yang lebih menarik adalah jika pengkaji tersebut keluar dari bilik kajian sekalipun, mata buaya akan terus tertumpu pada kawasan tersebut. Ia seakan-akan mencari jika ada perkara lain yang boleh mengancam nyawa mereka semasa sebelah badan sedang tidur. Perkara ini menunjukkan bahawa tidur separuh badan tidak hanya diadaptasi oleh haiwan mangsa. Haiwan pemangsa yang berada di puncak rantaian makanan turut berasa terancam dan boleh mengawasi persekitaran semasa sebelah badan sedang tidur. Jadi bagaimana pula dengan manusia? Walaupun tiada manusia yang boleh mengaktifkan sebelah otak secara sukarela, kita mempunyai mekanisme yang hampir sama apabila berada di kawasan yang kita tidak familiar. Keadaan ini dikenali sebagai kesan malam pertama. Sebagai contoh, jika anda seorang pengembara, malam pertama di hotel, rumah tumpangan atau rumah kawan adalah lebih memenatkan berbanding dengan malam seterusnya walaupun cukup tidur. Kajian yang dibuat oleh sekumpulan saintis di University Brown menunjukkan komponen otak kiri tidak tidur nyenyak berbanding dengan otak kanan apabila subjek berada di kawasan yang mereka tidak biasa. Sebarang bunyi atau stimulus lain yang merangsang aktiviti pada otak kiri akan menyebabkan subjek lebih mudah terjaga berbanding dengan stimulus yang merangsang aktiviti pada otak kanan. Keadaan ini jika dibandingkan dengan keupayaan haiwan untuk tidur separuh badan agak kurang dramatik, namun ia merupakan mekanisme perlindungan jika anda berada di kawasan yang tidak diketahui tahap bahayanya.